Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ta'ala wa ta'ala wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'u wa ifada wa istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalatan khair ibtigha wajhi mardati wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi an-nur amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang paling mulia, di rumah Allah. Sama-sama kita niat iktikaf. Kita berada di rumah Allah, sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini 2 Muharram kan? 2 Muharram 1442 Hijrah. Jadi setahun telah berlalu meninggalkan kita. Kita bersyukur kita masih hidup. Kita bersyukur kita masih bernafas. Masya Allah. Saat ini ramai orang yang meninggal dunia disebabkan penyakit, disebabkan wabak, disebabkan bagai-bagai lah. Tapi kita, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bernyawa. Maka ini adalah satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu perlulah kita menghargai nikmat umur yang Allah berikan kepada kita ni. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa. Wa idza amsayta fala tuhaddith nafsaka bis sabah. Wa khudh min sihatika qabla saqamik." Ibnu Umar berkata, bila kamu waktu pagi jangan tunggu petang. Bila kamu pagi jangan tunggu petang. Nak buat apa, buat segera. Bila waktu petang jangan tunggu pagi. Bila waktu malam nak buat kerja jangan bertangguh, besoklah kita buat. Jangan kita bertangguh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu berapa lama hidup umur kita ni. Wa khudh min sihatika qabla saqamik. Gunakan peluang ketika kamu sedang sihat. Gunakan peluang sebelum kamu sakit. Masya-Allah. Nikmat hidup kita ni tidak berkekalan. Nikmat sihat yang Allah bagi kepada kita ni bukannya berkekalan. Hari ni kita boleh berjalan, kita boleh bercakap, kita boleh bawa kereta, boleh bawa motor, kita boleh pergi kerja. Ini semua kita tak tahu sampai bilakah nikmat ini diberikan kepada kita. Baru tadi pagi tengok posting, satu orang post, satu orang ibu ni dia melahirkan anak sulung dia meninggal dunia. Diorang post, diorang ambil gambar, diorang nurse angkat baby tu bagi cium kepada jenazah mak dia. Mak dia dalam kafan, dah pakai kain kafan. Mak dia dah pakai kain kafan. Ni yang baby ni, nurse ni dia angkat baby ni bagi cium kepada jenazah mak dia. Masya Allah, anak sulung meninggal dunia. Dan jadi malaikat maut kalau dia nak datang, dia tak kira sama ada kita ni saya baru anak sulung, baru anak pertama, boleh tak tunggu sekejap lagi? Tak ada. Oh, nanti anak saya, isteri saya ni lagi seminggu lagi nak diudit, nak bersalin. Dah tak lama lagi nak diudit anak pertama saya, boleh tak tunggu sekejap? Malaikat maut tak ada, malaikat maut tak boleh tunggu. Ataupun anak saya baru lahir, anak saya kecil lagi, boleh tak tunggu sekejap bagi anak saya besar sikit? Tak boleh. Malaikat maut dia datang, dia tak ada tunggu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang waktu ajal kematian, satu saat pun tak lewat, satu saat pun tak cepat. Masya-Allah. Jadi itu dia. Jadi umur kita tak tahu. Ataupun dia kata, saya sikit lagi nak graduate, saya sikit lagi nak konvo, minggu depan saya nak konvo, boleh tak tunggu sekejap? Malaikat maut, saya baru nak konvo, tak sempat nak graduate lagi. Tak ada, malaikat maut tak tunggu.
Jadi apa sahaja keadaan kita sentiasa bersedia dan kita ambil peluang daripada kehidupan kita. Waktu kita ini janganlah kita sia-siakan. Sebab apa kata Nabi SAW, ramai orang tertipu dengan waktu dia, masa lapang dia dibuang begitu sahaja. Sedangkan umur yang Allah bagi kepada kita ni begitu berharga. Mensia-siakan umur, mensia-siakan waktu berarti mensia-siakan umur. Umur dengan waktu adalah benda yang sama. Waktu kita adalah umur kita. Umur kita adalah waktu kita. Kalau kita buang masa, maksudnya kita buang umur. Bila kita buat benda yang sia-sia, tak berfaedah, maksudnya kita menghabiskan umur kita. Masya-Allah. Apa ni? Bila kita akan sedar betapa berharganya nikmat umur ni, manusia akan sedar betapa berharganya nikmat hidup atas dunia ni bila dia keluar daripada dunia ni. Bila dia tinggalkan dunia ni, ketika tu barulah sedar betapa besarnya, berharganya nilai umur yang Allah bagi pada kita ni. Dalam Quran mengatakan, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika kalau seandainya kamu lihat ketika mana orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, salah. Macam orang kat mahkamah kan, kalau salah banyak semua tunduk kan, kalau wartawan takat gambar pun tutup muka dengan baju kan, dah bersalah. Begitulah juga dekat akhirat nanti, semua rasa bersalah di depan Allah Ta'ala, inda rabbihim, di hadapan Tuhan. Rabbana absarna, ya Allah kami dah tengok dah ya Allah, dah tengok syurga, dah tengok neraka. Wa sami'na, ya Allah kami dah dengar. Farji'na, tolonglah ya Allah, hantar saya balik ke dunia. Saya nak balik semula ke dunia, boleh tak? Nak balik sekejap aja. Na'mal salihan, saya nak beramal soleh. Saya baru sedar, saya meninggal dunia ni, semayang pun tak cukup, baca Quran pun sikit, zakat pun tak bayar, sedekah pun tak berapa banyak. Saya baru sedar, ya Allah, boleh tak saya nak patah balik ke dunia? Tak boleh. Ya? Tak boleh. Jadi waktu kesempatan hidup atas dunia ni lah untuk kita ambil peluang sementara kita masih hidup. Dan waktu hidup kita atas dunia ni sebenarnya sangat-sangat sekejap, sangat-sangat pendek. Jangan kita rasa hidup atas dunia ni panjang sangat, tak. Pejam celik je. Jangan kita rasa hidup atas dunia ni lama sangat, pejam celik je. Ada satu orang kiai. Kiai ni maksud dia ulama besar lah dekat Indonesia. Dia kata apa? Dia kata, kita ni nak beramal agama ni sampai kita mati je. Bukan susah sangat, sampai kita mati je. Kalau andai kata ajal kita besok, maksudnya sampai besok je kita kena solat. Kita kena solat ni tuan-tuan, kita solat 5 waktu sehari semalam ni, bukan 1000 tahun kita kena solat. Sampai kita mati je, habis mati tak ada dah solat. Mati nanti tak ada nak puasa apa semua, tak ada. Waktu tu dah waktu untuk kutip hasil, ambil hasil. Masya-Allah. Jadi waktu kita hidup ni sajalah untuk kita solat, untuk kita puasa, baca Quran dan sebagainya. Ibadat ni waktu solat, tutup aurat, masya-Allah. Bila dah ke akhirat nanti, ada satu dialog akan berlaku. Dialog ni dirakamkan Allah dalam Al-Quran. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa lama kamu dulu hidup kat dunia, berapa lama? Macam orang tanya kita kan, awak belajar dekat universiti ni ke sekolah ni ke berapa lama? Oh, saya sekolah ni 5 tahun kan, universiti ni 5 tahun kan, macam tu. Allah kat besok kat akhirat tu nak tanya, wala kam nabithtum fil ardi adada sinin. Ni saya nak tanya, awak hidup dunia dulu berapa lama umur awak? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Dekat akhirat nanti orang akan jawab, ya Allah, kami dulu hidup atas dunia yauman, satu hari saja. Lupa yang hidup dia atas dunia dulu 70 tahun, 80 tahun, lupa. Rasa sekejap sangat. Rasa betul ke 70 tahun? Rasa sekejap sangat. Sampai ke dekat akhirat besok, orang akan jawab apa? Qalu labithna yauman. Ya Allah, kami dulu kat dunia hidup satu hari je ya Allah. Satu hari je. Mana ada orang hidup satu hari? Satu hari baby lahir, esok meninggal lah kan? Takkan macam tu kan?
Dia meninggal masuk syurga teruslah, tak ada dosa kan. Kita ni tak ada dosa. Jadi dia lupa, rasa sekejap sangat. Mana tak rasa sekejapnya. Satu dunia ni 24 jam. Jam berpusingan pada pukul 12. Pusing satu tu pada 5 7 8 9 sampai 12 kan. 12 jam habis. Siang 12 jam tu pusing lagi. 2 kali pusing 24 jam habis satu hari. Dan kita dekat dunia ni satu hari bersamaan 24 jam. Dekat akhirat berapa jam satu hari? Tak main jam dah tuan-tuan. Habis tu main hari ke? Berapa hari? Tak main hari dah. Main bulan tak main minggu, bukan minggu dah. Main bulan, bukan tahun. 1000 tahun. Satu hari dekat akhirat bersamaan 1000 tahun dekat dunia. Masya-Allah. Satu hari dekat akhirat bersamaan 1000 tahun dekat dunia. Ada orang tanya, habis tu Ustaz, kalau kat dunia ni 12 jam siang, 12 jam malam, kat akhirat 500 tahun siang, 500 tahun malam, betul? Salah. Yang dekat akhirat siang saja, tak ada malam. Sebab apa? Sebab supaya ahli syurga dia nikmat, sentiasa bernikmat-nikmat, apa orang kata, sentiasa enjoy lah, orang kata enjoy non-stop, tanpa henti. Supaya non-stop tanpa henti. Dan supaya ahli neraka juga non-stop dapat azab sengsara, seksa tu tanpa henti. Allahu Akbar. Sebab tu dekat akhirat 1000 tahun satu hari dekat dunia, dan satu hari dekat akhirat bersamaan 1000 tahun dekat dunia. 1000 tahun tu semuanya siang, tak ada malam. Kenapa kita perlukan malam? Sebab dekat dunia ni kita penat, bekerja 8 jam, balik badan penat, lesu. Kat akhirat tak ada penat, dalam syurga tak ada penat. Dekat dunia ni kenapa kita kena ada malam? Sebab kita nak tidur, badan kita lelah, penat nak tidur. Dekat akhirat nanti tak perlu tidur. Kan badan tak penat dan tak perlu tidur, jadi tak perlu malam, tak perlu. Kan? Macam tu. Tak apalah, kita buat lain lah. Walhasilnya satu hari dekat akhirat bersamaan 1000 tahun dekat dunia. Kita hidup atas dunia berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Kalau Allah kita hidup 80 tahun tu, maksud dia tak sampai pun satu hari umur kita dekat akhirat. Sebab satu hari dekat akhirat 1000 tahun dekat dunia. Insya-Allah. Maknanya betul lah jawapan tu. Orang tu bila ditanya, berapa lama kamu hidup atas dunia dulu? Dia jawab, qalu labithna yauman. Ya Allah, dekat dunia dulu kami hidup satu hari je. Betul lah. Sebab diikut orang kata waktu akhirat. Waktu akhirat tu satu hari mesti 1000 tahun kan, insya-Allah sehari. Qalu labithna yauman. Tapi satu hari ini pun dia macam confused. Betul ke saya hidup satu hari? Rasa macam satu hari pun tak sampai. Rasa hidup atas dunia tu sekejap sangat. Sebab tu dia kata au ba'du yaumin, ataupun ya Allah, mungkin saya rasa hidup atas dunia dulu sehari pun tak sampai lah. Saya rasa sekejap lah hidup atas dunia dulu, sehari pun tak sampai. Fas'alil adin. Kami tak tahu lah ya Allah, last sekali surrender. Ya Allah, kami tak tahu. Fas'alil adin, kau tanyalah para malaikat ni yang juru catat ni, mereka lebih tahu berapa umur kami hidup atas dunia dulu. Kami pun tak ingat lah berapa lama hidup atas dunia dulu. Tak ingat lah tu. Kita hidup atas dunia ni 80 tahun, tak ingat. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah mengatakan sebenarnya hidup kamu atas dunia ni memang sekejap. Qala in labithtum illa qalila. Waktu hidup kamu atas dunia tu memang sekejap sangat. Law annakum kuntum ta'lamun. Kan baik, kan bagus kalau awal-awal lagi kamu dah sedar. Masya-Allah. Dekat akhirat Allah kata begitu, law annakum kuntum ta'lamun. Kan bagus kalau awal-awal kamu sedar hidup kamu atas dunia dulu sekejap singkat saja. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu ingat aku cipta kamu ni sia-sia saja? Adakah kamu ingat kamu takkan balik kepada aku? Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu ingat kamu takkan balik jumpa dengan aku? Masya-Allah. Sebab tu kita tengok ben jenazah dia tulis apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ni adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada Allah. Raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Dalam Quran juga Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat kejadian akhir kiamat itu, mereka merasakan
hidup mereka atas dunia itu cumalah asyiyatan, satu petang sahaja, au duhaha, ataupun satu pagi sahaja. Masya-Allah. Jadi begitu. Hidup atas dunia ini sangat sekejap. Jadi kita kena ambil manfaat. Setahun telah berlalu. Bila kita dah masuk 1 tahun, tahun yang baru, maksudnya setahun umur kita dah berkurangan. Umur takkan bertambah, dia makin berkurang. Kalau botol kan, kita curah air masuk dalam cawan, air dalam botol pasti makin berkurang, takkan makin bertambah. Takkan kita tuang makin penuh, takkan. Kita tuang, dia makin kurang, kita tuang, dia makin kurang. Jadi umur kita ni macam air dalam botol. Tapi masalahnya kalau botol ni dia transparent, kita boleh nampak air banyak lagi, sikit lagi. Masalahnya umur kita ni dia tak transparent, tak nampak, dia tak elok sinar, kita tak nampak berapa balance. Dia macam botol yang gelap, air curah, air keluar, tapi tak nampak balance berapa. Itulah umur kita. Balance berapa lagi dalam botol tak nampak, tapi air makin keluar. So kita tahulah memang makin berkurang lah umur kita. Itulah hakikatnya, umur kita makin berkurang. Masya-Allah. Jadi masuk tahun yang baru, biasanya bila tahun baru ni orang sebut cerita azam baru lah, hijrah. Tahun baru hijrah kan? Kenapa hijrah? Hijrah ni dia asalnya meninggalkan kan, hajara yahjuru ataupun hajara yuhajiru, bahasa Arab asalnya meninggalkan. Dia Nabi dia kata berhijrah, para muhajirin. Kenapa ada hijrah? Nabi dengan para sahabat ni dia meninggalkan kota Mekah, pergi kepada kota Madinah. Jadi hijrah ni kata Nabi SAW, dia bukan sekadar hijrah yang fizikal, bukan sekadar kita pindah rumah, itu bukan sekadar itu namanya hijrah. Hijrah ni dia lebih daripada tu. Hijrah ni adalah kita berpindah daripada benda yang buruk, kita pergi kepada perkara yang lebih baik. Betul kata Nabi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Suatu hari ini orang katakan, orang ni dah berhijrah. Saya dulu zaman saya sebelum berhijrah, sekarang saya dah berhijrah. Berhijrah. Hijrah tu apa? Pindah rumah ke? Tak pindah rumah pun, duduk situ juga. Tapi dia meninggalkan perkara yang lama, tabiat lama tu ditinggalkan, dia balik kepada benda yang baru. Sikap dia yang lama ditinggalkan, tabiat dia yang lama tu ditinggalkan, kebiasaan dia yang buruk tu, perbuatan-perbuatan yang buruk tu ditinggalkan. Itulah hijrah. Dia bertukar kepada buka lembaran yang baru. Masya-Allah. Itu dia. Jadi kebiasaannya orang cerita pasal azam baru tahun hijrah. Jadi boleh kita ada azam. Kita kena ada target dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kalau bisnes dia ada target dia, ada target jualan. Kita produk ni kita nak apa? Kita nak pasarkan banyak mana? Banyak ni dia ada target dia, jualan dia, dan golongan sasaran dia, kita nak jual kepada siapa, situ ke sini ke. Kalau dalam bisnes ada dia punya objektif sasaran dia, ada dia punya capaian dia. Begitu juga dengan syarikat pun ada. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ni kita buatlah satu orang kata apa, semak semula, servis semula hidup kita cek balik, muhasabah apa yang kurang dalam hidup kita, yang perlu kita tambah baik dalam hidup kita. Jadi azam baru ni macam-macam lah. Azam ni apa yang kita nak buat tahun akan datang ni, kita boleh masukkan dalam azam kita tu. Yang pertamanya, saya boleh bagi cadangan 3 azam kalau sempat lah. Saya boleh cadangkan 3 perkara untuk kita masukkan dalam azam tahun baru kita. Yang pertama sekali, azam kita tahun baru ni adalah jaga solat. Jaga solat. Sekiranya sebelum ni kita solat, orang kata on off, kadang solat, kadang tak solat, maka kita masuk tahun baru ni kita berazam untuk kita jaga solat kita 5 waktu sehari semalam tak tinggal, walaupun 1 waktu kita jangan tinggal. Sebab apa? Sebab solat inilah perkara yang sangat penting. Dengan solat kita selamat dunia akhirat, dan rezeki pun terjaga dengan solat. Dalam Quran Allah mengatakan,
wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah wahai Muhammad keluarga kamu agar mendirikan solat. Allah bukan sekadar kata wahai Muhammad kamu solat tak. Allah kata wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkan, pastikan keluarga kamu juga solat. Nampak? Jadi kalau kita dah solat alhamdulillah, tapi belum lepas lagi. Sebab kita sebagai ketua keluarga, kita kena tengok keluarga kita adakah mereka solat ataupun tidak. Sebab kalaulah keluarga kita tak solat, maka dosanya tu akan beban kepada kita. Dikhawatiri kita ni datang masjid tapi masih berdosa. Sebab apa? Sebab dan keluarga tak solat, meninggalkan keluarga tak solat, maka itu sebab tu ada orang yang dia duduk dalam masjid tapi berdosa masih berjalan. Duduk dalam masjid tengah berzikir berkat tasbih, tapi dosa dia masuk. Sebab apa? Sebab keluarga dia tu terabai. Keluarga dia tak solat, tak tutup aurat, maka semua tu dosa tu akan pergi kepada ketua keluarga. Jadi nampak, bukan tanggungjawab ketua keluarga ni bukan sekadar kita bagi nafkah saja. Bukan sekadar kita bagi nafkah saja, bagi makan pakai, bagi minum, bagi kediaman rumah tempat tinggal, bukan itu saja. Lebih daripada itu, kita kena pastikan macam mana keluarga kita ni boleh selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ketua keluarga ni macam kapten kapal lah, kata. Kalau naik kapal ni ada kapten. Kapten ni dia kena cek macam mana kapal dia semua. Yang jaga enjinnya bagus, yang jaga kompasnya bagus, yang jaga bagian radarnya bagus, yang jaga minyaknya, yang jaga dek kapal, yang jaga bagian bawah, semua benda. Satu kapten ni dia kena fikir semua sudut, daripada atas, bawah, luar, dalam kena fikir. Macam itulah ketua keluarga. Tanggungjawab ketua keluarga tu sebenarnya sangat besar, masya-Allah. Tanggungjawab ketua keluarga sangat besar. Jadi kita azam baru untuk kita jaga solat kita. Dengan solat insya-Allah banyak masalah boleh selesai. Hari ini benda yang paling menjadi kerusingan bagi manusia adalah rezeki, pendapatan dia, makanan dia. Ada satu kajian ni bukan ini apa orang kata antarabangsa punya kajian lah. Bukan orang kata ustaz-ustaz punya kajian, bukan. Ni antarabangsa punya kajian. Dia kaji penduduk dunia, apakah perkara yang paling ditakuti oleh penduduk dunia. Banyaklah dia senaraikan semua, dia banci ranking nombor 1 paling atas sekali mengatakan penduduk dunia yang paling takut sekali adalah bab rezeki, bab makanan, bab duit. Itu yang menjadi ketakutan, kebimbangan, kerusingan hampir semua penduduk dunia. Itu nombor 1. Yang nombor 2 tu barulah penyakit, kesihatan dan benda lah apa semua tu. Nombor 1 sekali takut bimbang, rusing pasal rezeki, pasal duit saya ni. Macam mana ni kerja pun tak stabil, keadaan sekarang pun Covid ni pun tak stabil. Tengok kawan-kawan ramai dah kena buang, tengok kawan-kawan ramai kena buang kerja, tengok kawan-kawan ramai hilang pendapatan. Ataupun mungkin kita pun sama, mungkin kita sekarang tak ada pendapatan, Allah uji kita. Dulu kita ada kerja, sekarang tak ada kerja. Dulu kerja kita bagus, sekarang ni Allah uji kita dapat kerja yang orang kata apa, yang kurang lah, orang kata gaji dia tu daripada kerja kita dulu. Maka Allah jamin dengan solat, Allah akan jamin rezeki kita. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluarga kamu solat. Wastabir 'alaiha, dan sabar mendirikan solat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki daripada kamu. Nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, kata Allah. Wal 'aqibatu lit-taqwa, kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Jadi dengan solat rezeki kita insya-Allah Allah akan beri apa? Min haitsu la yahtasib, dari sumber yang kita tak sangka-sangka. Rezeki ni kadang-kadang kita duk target nak dapat projek ni, tiba-tiba projek ni tak dapat, tiba-tiba yang datang tu projek lain yang kita tak pernah terfikir, benda tu datang kat kita. Nampak? Kadang-kadang kita fikir nak cari kerja dekat syarikat ni, dekat muda ni, tempat ni, oh ni gaji dia bagus apa semua, tiba-tiba yang dapat kat kita bukan ini, benda lain. Itu memang Allah Ta'ala bagilah.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Masya-Allah. Tak sangka-sangka. Yang kita target nak dapat duit daripada ni tak dapat. Tiba-tiba datang ikut jalan ni dapat duit daripada jalan lain. Subhanallah. Itu daripada Allah. Jadi Allah, orang kata apa? Orang kata ulat dalam batu pun Allah boleh bagi makan. Takkanlah kita ni Allah tak bagi makan. Ya. Orang kata apa? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada binatang dalam hutan pun Allah boleh makan. Jadi apa ni, kita tawakal. Jadi dengan solat insya-Allah Allah akan salurkan rezeki yang berkat kepada kita. Rezeki ni dia soal kualiti bukan kuantiti. Mungkin kerja kita dekat syarikat tu, kerja kita dekat tempat ni, mungkin gaji dia, figure dia banyak, angka dia banyak, tapi habis entah ke mana. Tapi mungkin kerja kita sekarang ni, kerjanya simple aja, gajinya pun taklah berapa banyak macam syarikat dulu, tapi subhanallah cukup. Boleh guna buat itu, boleh guna buat ini. Ada orang kata macam tu. Ada orang cakap, ustaz, dulu saya ustaz kerja, ya Allah, gaji saya ustaz 4 angka, 5 angka biasa ustaz, dia kata. Tapi tak tahu hilang ke mana, duit macam habis begitu je, tak tahu ke mana. Tapi sekarang saya kerja, masya-Allah, gaji dia taklah banyak macam dulu, tapi cukup ustaz, saya rasa lebih seronok daripada dulu. Nampak? Sebab tu orang kata rezeki yang berkat tu dia adalah pada kualiti dia dan bukan dia punya kuantiti dia. Maka dengan kita solat, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk cari rezeki. Allah akan bagi kita kerja yang bagus. Kita ni biasalah banyak komitmen, nak fikir anak sekolah, bayar yuran anak sekolah, nak fikir duit sewa rumah, ataupun nak bayar loan kenderaan, macam-macam komitmen bulanan. Jadi kalau kita fikir, jadi rusing, jadi stres. Sebab tu hari ini penyakit stres hampir menjadi penyakit nombor 2 tertinggi di Malaysia. Penyakit pertama yang paling satu di Malaysia ni adalah sakit jantung. Yang kedua penyakit stres. Penyakit stres ni kemurungan, dia kata. Kemurungan ni hampir menjadi penyakit nombor 2 tertinggi di Malaysia. Ramai orang stres, tertekan, kemurungan, tak ada semangat untuk hidup. Tak ada semangat untuk meneruskan hidup. Masya-Allah, kemurungan. Sebab apa? Sebab jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara puncanya adalah meninggalkan solat. Meninggalkan solat, tuan-tuan, adalah punca utama stres. Siapa yang dia kata dia tak solat tapi hidup dia tenang, dia tipu. Dan dia tipu diri sendiri. Siapa yang kata dia tak solat, saya tak solat, saya okey je, hidup okey je, dia tipu, menipu diri sendiri. Meninggalkan solat adalah punca stres yang terbesar. Subhanallah. Jadi kita solat, kita azam, masukkan azam tahun baru kita untuk kita tunaikan solat, untuk kita jaga solat kita, insya-Allah. Orang yang tak solat, dalam hati dia akan rasa orang kata apa, something lah, rasa macam tak nak cerita bab kematian lah, malas cerita bab kematian. Sebab apa? Sebab jauh dalam hati dia akan rasa bila mati nanti habislah saya. Kalau mati besok habislah saya, tak tahu, tak fikirlah bab mati, tak fikir, dia tak nak fikir. Masalahnya kalau kita tak nak fikir bab mati, adakah kita tak akan mati? Kita tetap akan mati juga. Mati ni dia akan datang kepada kita, sama ada kita nak fikir ke tak nak fikir ke. Malah cerita bab mati, malah cerita lah. Walaupun kita malah nak cerita bab mati, tapi kita akan mati, tak boleh nak elak. Jadi cara yang terbaik adalah kita buat persiapan. Persiapan untuk mati ni senang je, solat je, insya-Allah. Jaga solat, selamat dunia akhirat. Kita jaga solat kita, insya-Allah. Masalah rumah tangga, insya-Allah jaga solat, insya-Allah selesai. Masalah anak-anak, insya-Allah solat. Dan kita ajak anak-anak kita solat sekali, bimbing keluarga kita solat, insya-Allah selesai masalah kita, macam-macam masalah kan, insya-Allah kita jaga solat. Dan tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia akan selesaikan satu persatu masalah kita, akan Allah selesaikan. Allah bantu kita, Allah akan bantu kita, masya-Allah. Okey, pertama sekali solat. Yang keduanya, kita boleh masukkan dalam azam tahun baru kita adalah untuk kita ambil berat pendidikan anak-anak kita. Ambil berat pendidikan anak-anak kita. Sebab apa? Sebab anak adalah aset yang paling mahal, harta yang paling mahal yang kita ada adalah anak kita. Harta yang paling mahal yang kita ada bukanlah kita punya gadget,
Bukanlah kita punya kereta, bukanlah kita punya motor, bukanlah kita punya rumah, bukanlah kita punya duit. Itu semua bukan. Harta kita yang paling mahal adalah anak-anak kita. Anak-anak kita itulah generasi yang akan sambung zuriat keturunan kita. Lepas kita tinggalkan dunia ni, mereka akan sambung hidup atas dunia ni, masya-Allah. Jadi anak-anak tu adalah aset yang paling mahal. Kata Nabi SAW, bila mana seorang meninggal dunia, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila seorang meninggal dunia, masuk kubur, maka pahala dia pun putus, melainkan 3 jalan. Kata Nabi, 3 jalan pahala dia ni masih masuk. Apa dia? Pertama, antaranya salah satunya waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Masya-Allah. Jadi cantik. Nabi kata waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Maka ada 3 perkara Nabi kata. Jadi dia bukan sekadar ada anak, bukan sekadar ada anak insya-Allah selamat dalam kubur, tak. Mendapatkan anak adalah satu proses. Nak menjadikan anak tu anak yang soleh adalah satu proses lagi yang lain. Anak kita dah ada anak, alhamdulillah. Tapi adakah anak kita tu soleh? Adakah kalau kita mati besok, anak-anak kita tu masih boleh doakan kepada kita ataupun dia akan lupakan kita? Adakah bila kita mati besok, anak-anak kita tu akan sentiasa beristighfar untuk kita, kirimkan pahala untuk kita, kirimkan doa kepada kita, ataupun dia sibuk dengan perkara lain? Subhanallah. Ada kawan lah, dia mandikan jenazah. Dia memang kerja mandikan jenazah. Saya tak sampai lagi. Dia mandikan jenazah. Kalau ada meninggal, orang panggil dia kata ramai orang dia macam mana? Dia kata dia ceritalah, dia kata saya kalau saya mandikan jenazah, saya akan pastikan mesti anak-anak masuk sekali mandikan jenazah bapa kamu. Sebab apa? Sebab dia kata banyak jenazah ni, dalam bilik jenazah nak mandi, anak-anak semua dekat luar main gadget. Anak-anak dekat luar sibuk berurusan lain, sembang-sembang dekat luar apa semua. Ayah ni ditinggalkan, serah Pak Imam uruskanlah ayah saya dan jenazah ayah saya. Macam tu. Pak Imam settlekanlah ayah saya dan apa semua settle. Buatlah apa yang patut. Serahkan macam tu je. Kawan saya tu dia kata apa? Dia kata saya kalau mandikan jenazah, saya akan panggil anak-anak masuk sekali, mandi sekali. Dia cakap kepada anak dia, kawan dia tu lah, dia kata apa? Saya akan cakap pada anak ni, ini bapa kamu dulu dia mandikan kamu masa kecil. Ni bapa kamu dulu masa kamu kecil dulu dia tukar pampers kamu, dia cebok kamu, dia pakai baju kat kamu. Sekarang kamu tinggal macam itu aja. Masuk mandikan, dia suruh anak. Subhanallah. Itu baru meninggal tu, belum ke bumi lagi dah lupa kepada bapa dia. Kalau dah meninggal agak-agak lah. Kalau anak kita besok nanti, kalau kita dah meninggal dunia setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, adakah anak kita masih boleh ingat kepada kita, kirimkan doa kepada kita? Masya Allah. Sebab apa? Sebab ramai anak-anak ni ayah dah meninggal, mak ayah dia hidup, orang kata belum ke bumi lagi, dah lupa kepada anak. Masya Allah, macam tu sekali. Jadi itu dia. Jadi kata Nabi, harta kita benda-benda yang boleh menjadi saham kepada kita, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan untuk kita. Jadi adakah anak kita dah menjadi anak yang soleh ataupun tidak? Macam mana nak tahu anak kita soleh atau tidak? Saya nampak bagus kot anak saya nampak bagus. Dia bagus depan kita. Belakang kita macam mana? Subhanallah. Itu dia. Panjang nak cerita pasal anak ni. Jadi pertama sekali ambil berat nak jadikan anak yang soleh ni. Tips dia, ajar anak kita belajar baca Quran. Anak kita nak jadi engineer tak apa, tapi biar dia pandai baca Quran. Biar dia solat, biar dia baca Quran. Anak kita nak jadi doktor tak ada masalah, tapi pastikan dia jadi doktor yang solat dan boleh baca Quran. Cukup 2 je, tak payah banyak-banyak lah. Anak kita ni pastikan 1 dia solat, nombor 2 boleh baca Quran. Tu cukup 2, pegang je 2 dia, tak payah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab hari ni banyak generasi yang dipanggil generasi buta Al-Quran. Kawan saya, kawan yang banyak kawan
ustaz ramai kawan. Kawan ramai. Kawan dia buka kelas mengaji dekat universiti. Buka kelas mengaji dekat universiti. Dia cerita dekat universiti dia buka kelas mengaji Quran besar, tak ramai orang masuk sebab pelajar universiti tak ramai boleh baca Quran besar. Dia buka kelas dia mengajar Iqra, baca alif bata, baru ramai masuk. Banyak mahasiswa-mahasiswi pelajar-pelajar universiti ni yang menara ganding lah, kita kata menara ganding daripada segi ilmu dunia ni masya-Allah terkehadapan, maju ke hadapan, tapi daripada ilmu Al-Quran dia tercicir ke belakang, ilmu agama dia tercicir ke belakang. Daripada segi akademik dunia dia dah sampai menara ganding, dah sampai universiti, tapi bab Al-Quran dia masih Iqra lagi, dia masih belajar alif bata, masih belajar muqaddam. Tapi baguslah juga ada kesedaran untuk belajar. Masih ramai yang tak boleh baca Quran dan tak nak belajar Al-Quran. Jadi jangan sampai anak kita jadi begitu. Anak kita ambil berat daripada awal. Anak kita daripada kecil lagi ambil berat tentang pendidikan Al-Quran dan solat, insya-Allah. Jadi pendidikan anak-anak ni itu azam kita nombor 2. Pertama tadi azam baru kita yang pertama adalah untuk jaga solat. Yang kedua pendidikan anak-anak, azam kita untuk tahun baru ni. Yang ketiga adalah jaga kesihatan. Jaga kesihatan badan kita. Sebab apa? Sebab badan kita ni lah orang kata apa, aset kita nak pakai, nak beribadat. Jadi jangan makan sebarang makan, jangan minum sebarang minum. Kena jaga kesihatan badan. Kena ada bersenam, kena ada exercise, kena ada makanan-makanan sunnah, minyak zaitun. Kalau kita jaga makanan-makanan sunnah ni sebenarnya cukup dah, insya-Allah sihat. Minyak zaitun bagus untuk kolesterol jantung. Minyak zaitun, susu sunnah Nabi, makanan sunnah Nabi susu. Jarang orang sebut makanan sunnah susu. Sedang orang sebut makanan sunnah ni kurma, kismis, sabatul sauda. Susu makanan sunnah yang paling penting. Sebab orang kita waktu kecil kita minum susu. Bila sekarang kita dah besar kita tak minum susu. Bila besok dah tua, besok dah rasa tulang dah repot dah, minum balik susu kan. Tak jadi. Nabi SAW minum susu daripada kecil sampai ke besar. Panjang cerita buat susu ni. Dah 110 dah. Waktu pun dah habis. Walhasilnya jaga kesihatan kita dan kesihatan keluarga kita, anak-anak. Sebab apa? Sebab banyak sekali anak-anak remaja ni badannya tak sihat. Sebab apa? Sebab banyak depan gadget saja. Depan gadget badan tak bergerak, badan jadi lemah, badan tak kuat, badan jadi lembik, tak semangat. Sebab apa? Sebab tak ada bergerak, badan tak bergerak. Dulu kita kat kampung bergerak, main tu, masuk parit, panjat pokok, main bola apa semua. Zaman sekarang tak ada, semua dalam handphone je. Dia main bola pun dalam handphone. Dia main semua dalam handphone, main perang, nampak macam canggih, perang tembak-tembak semua dalam handphone je. Badan dia lemah, badan lembik, tak ada tenaga. Jadi jangan sampai anak kita jadi begitu, insya-Allah. Jadi 3 saya boleh sarankan. Nombor 1 azam tahun baru kita jaga solat. Yang kedua pendidikan anak-anak. Yang ketiga jaga kesihatan kita dan keluarga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.